tekong Pak Ngah jap. Waalaikumsalam. Kalau hampa orang UMNO tak sayang kat Ismail, saya nak pi bisik-bisik kat dia, suruh mai tarik masuk bersatu tu kan. Belum buka langkah lagi lah, duk WhatsApp lah. Kalau hampa tak mau nak jaga dia, hampa tak mau, orang kata apa, habis madu sepah dibuang, saya nak pi bisik-bisik kat dia. Mailah ke kandar saya, mai duduk ni dengan bersatu kan. Hampa tu lah, orang tu berjuang bukan nak mampus dulu ni lah UMNO kan. Kawan mai tinggal selai pinggang berjuang tu. Insanong kami, Andy Utara, Yoyo Kamarudin, Mahathir Sibi, jom pi Batu Cave, Umar Maidin, Muhammad Taufik, Muazzam Mustafa Bakri, Baharudin Rahman. Ismail dulu berjuang dengan UMNO, mana dia tak pergi tuan? Mula-mula sekali dia keluar adalah Perhimpunan Habung Haji. Masa tu Menteri Agama nak jual kan, nak jual hotel tabung haji. Dia buat bantahan. Dia mulakan Zailani Zainal, Waalaikumsalam, Ahmad Razali. Dia mulakan gerakan, bawa ramai turun di tabung haji. Dia main naik bas kan. Dia main naik bas. NGO ramai turun. Dia himpun NGO Fauzi Atia, orang kata apa, dihimpun ramai NGO, beratus NGO, beribu orang turun di tabung haji. Saya masih ingat lagi. Saya ada di situ. Dia berucap, dia pakai selendang Al-Qasam ke apa tak tu. Lepas tu dia turun di Pulau Pinang, Omta. Seorang-seorang dia naik taksi kan, naik bas antara dua tu lah. Rasa naik taksi rasa. Lepas tu orang kata apa, tidur di sana. Tiap hari berucap. Apa pun tak dapat daripada UMNO. Lepas tu orang kata apa, mana lagi DAP Himpunan Rakyat di Dataran Merdeka pun dia turun juga. Sebelum Dataran Merdeka tu, himpunan Black 808 di di depan Sogo. Masa tu dia top lah. Masa tu Syafiq Alim duduk ikut duduk tengok kan. Tak arti nak bercakap lagi. Yusuf Ismail, Waalaikumsalam, kan tak arti nak bercakap. Jadi malu-malu lagi waktu tu. Sebab masih anggota kan. Tu Ismail lah kita duduk tengok kan. Brother ni berjuang. Masa tu dia nak bawa apa, Avatar. Sepatutnya dia adalah Presiden Avatar, tetapi kena sabotaj dengan orang lain. Kalau nak tahu cerita tentang Avatar tu, yang Halal Ridwan Radin duk bawa tu, kalau tak silap saya, Ismail bawa dulu, mula-mula dulu. Dia lah duk bocap atas pentas apa semua kan. Mula-mula di Sogo. Masa tu Luqman Adam baru 50 orang view. Luqman Adam punya live 50 orang view. Ismail Mak Isa pada waktu tu 5,000, 7,000, 8,000 orang view lah. View dia lah waktu tu, 7,000, 8,000 view dia. Lepas data Black 808 tu, bulan puasa tuan main naik bas tu bulan puasa, buka puasa dekat mana tak silap saya. Dia pergi lah, saya tengok gambar ni. Wahadari Wan Ghazali, Waalaikumsalam. Lepas tu Himpunan Rakyat kat Dataran Merdeka, sebelum yang Muafakat Nasional tu. Jack Pilot, Waalaikumsalam. Ya, Abang Jebat dah haka, Waalaikumsalam. Saya duk ingat dia fake account tuan-tuan. Saya jumpa dia tuan-tuan macam Mak Saleh tau. Terkejut saya. Saya tanya dia 3-4 kali. Orang Melayu ke, import mai daripada Scotland ke, Portugis ke kan. Dengki saya tengok dia kan. Kalau saya macam tu tuan-tuan, saya ingat pergi mana-mana pun Abang Jebat. Okey tuan-tuan, pergi orang kata apa, iklan sikit Fauzi Atia. Ini tajuk apa, saat cerita pasal pengorbanan Ismail sebelum Muafakat Nasional tuan-tuan. Berhimpun ramai-ramai, berjuta orang pada waktu tu. Ada video tuan tengok di YouTube pun dia ada pada waktu tu tuan-tuan, yang sampai semayang kat atas padang, ada semayang atas jalan semua tu kan. Himpunan Rakyat tu kan. Lepas tu barulah yang Muafakat Nasional dia ada tuan-tuan. Dia berjuang gila-gila. Yang Muafakat dia main pakai baju kala putih, tak silap saya. Anda apa idola saya juga Abang Jebat jadi seorang idola lah. Menang bertanding, Abang Jebat kita ni menang bertanding sebagai ketua cawangan ketua pemuda UMNO cawangan. Susah tu nak menang bertanding UMNO. Menang bertanding, letak jawatan,
Masuk bersatu. Respect tuan-tuan. Tuan-tuan letak dekat situ, tuan-tuan reply kat Abang Jebat Dahaka. Kan, tuan-tuan letak di situ respect. Kan, idola kita, Aduka Bonaka, Pak Tawi, Omar Maidin, Abbas Ibnu, Waalaikumsalam. Nak lawan dengan rasuah dan korupsi punya pasal, letak jawatan sebagai Ketua Pemuda Cawangan, masuk bersatu di saat bersatu, kalah dalam PRN Melaka. Bukan waktu menang tuan-tuan. Jun Iken, Waalaikumsalam. UMNO menang, dia letak jawatan masuk bersatu. Respect, type di situ respect. Okey. Jadi apa nama ni, itulah cerita Ismail tuan-tuan. Banyaklah cerita pasal dia, liku-liku dia dengan UMNO. Tapi lah ni saya tengok UMNO tendang dia bagaikan bola. Langsung tidak nampak pengorbanannya. Kalau tak mau abang kat bersatu, saya pergi risik-risik, pergi pujuk dia kan. Semai lah kan. Sebab dulu duk berjuang sekali. Mungkin dia akan dengar. Jun Ike, Waalaikumsalam. Rasdi Ahmad, Waalaikumsalam. Lah ni Ismail 100 like pun payah ya, sebab dia masih duduk dalam circle UMNO. Dia duduk dalam keadaan dia bebas. Orang tak tahu dia sokong ke arah mana, UMNO ke apa kan. Tapi kalau dia duduk macam saya dululah, keluar kan, orang tak tahu duduk hitam belah parti mana. Tak ada lah orang nak tengok live apa semua kan. Tapi bila dah kita declare kita duduk dengan satu parti, maka penyokong parti itu akan ikut kita lah kan. Jadi dan kemudiannya akan membiak lah. Benda ni biasa lah kan. Tapi orang dah kenal dia. Kalau dia turun-turun lah ni pun orang jarang-jarang dengan sosial media ni. Sebab internet pun teruk. Unify langsung tak ada line kan. Unify langsung tak ada line tuan-tuan. Unify mobile lah kan. Sharecom saya tak pastilah. Ada orang kata teruk juga. DG boleh tahan lah kan. Mantap mantap. Komen banyak-banyak ada. Mantap Abang Jebat. Letak jawatan, masuk satu. Respect. Lawan korupsi punya pasal. Abang Jebat Dahaka pun ada cerita dia juga. Dia meneliti dan membaca apa yang berlaku. UMNO ni satu lah tuan-tuan. Mereka malas baca. Rizal Ahmad, Waalaikumsalam. Mereka duk dengar orang cakap ya. Najib tak bersalah. Najib kena penawaan politik. Tak baca. Orang bagi dokumen tak mau baca. Baru tahu saya tak perlu nak propaganda apa. Baca direct ya. Orang tanya saya bagi dokumen, baca dah cukup. Selesai masalah. Baca, tengok sendiri. Kalau rasa dia betul, maka sokonglah. Kalau rasa dia tak betul, faham-faham lah. Kita nak jaga kedudukan orang Melayu kita. Ya macam Pak kita nak jaga kedudukan orang Melayu kita. Kita nak jaga kedudukan orang kata apa ni, jaminan untuk agama kita. Muhammad Nur Ismail, Waalaikumsalam. Ismail sekarang sedang buru jolo nak bebaskan Najib. Oh pula dah, tukar pula dah. Syukur Najib pula. Lah ni UMNO rasa tak cukup power dengan peluru lah Fiq. Tu yang tak layan Ismail. Pasal dia dah cukup power. Mantul lah. Kita Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Minta maaf tuan lambat sikit. Syafiq Lokman kena saman 30 juta dengan hakim berserta terang sikit. Tu saya tak tahu kes tu nak kena baca balik. Saya pun tinggal dia ni lama dah. Buang masa saya, bukan level saya tuan bukan level tu bukan maksudnya dia duduk atas daripada saya dah kan. Dia punca dia belajar pun tak tahu di mana kan. Jadi apa nama dia tuan minta maaf lah hari ni lambat sikit. Sebab tadi saya pergi berjumpa dengan peguam tuan jumpa dengan peguam untuk membincangkan sedikit perkara berkenaan dengan apa yang berlaku dalam masa terdekat ni kat atas dari saya. Orang kata apa, insyaAllah lah. Minta-minta lah saya tak perlu nak appoint peguam untuk lawan kan. Wan Azmi, bukan Jebat Dahaka musuh ke Pik? Tak, ni Jebat Dahaka Melaka. Saya duk ingatkan fake account dulu. Okey tuan Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Kita sembang berkenaan dengan first topic adalah berkenaan dengan sambutan Thaipusam, yang mana Najib turun ke kuil dan keluar kenyataan bahawa daripada seorang berbangsa India, daripada parti Makasakti ke, daripada MIC lah, saya pun dah lupa lah antara dua tu lah. Jadi dikatakan bahawa dia nak buang dosa untuk jadi Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri semula.
Itu adalah kenyataan lah. Tapi saya tak tahulah cyber trooper UMNO sebagai contohnya Nabil Naki dan sebagainya yang duk cuba backup Datuk Seri Najib Razak ni kan. GB ni kan. Jadi benda yang salah tu tetap salah lah. Ada yang diambil gambar perbandingan Tok Guru ni, arwah Tok Guru ni Aziz, apa nama ni, Tan Sri Haji Hadi Awang, dan juga lain-lain pemimpin lah. Diambil gambar mereka dan sebagainya. Melawat tak salah. Kalau kita pergi melawat, contoh tuan-tuan, saya duduk di Jitra. Depan rumah saya tu Wak Siam terbesar di Jitra. So saya dulu kecil-kecil rajinlah pergi main dekat kampung Kubok Siam. Saya berkawan dengan orang Siam daripada kecil lah. Bergaul dengan orang Siam daripada kecil. Sebab tu boleh nyanyi lagu Siam, cakap Siam tak boleh. Jadi duk kawan dengan mereka lah. Dan kadang-kadang pun kalau saya dengan Tok Sami pun adalah Siam ni, dia kadang mereka dah macam bayar saya, mereka rasa dosa mereka banyak ke, mereka tak dapat apa, mereka pergi jadi Tok Sami kat Wat. Sometime tu bila balik ke Jitra tu, balik kampung, nak pergi jumpa member, pergi rumah dia, mak dia kata, oh dia dah jadi Tok Sami dah, lah duk ada di Wat. Kita pun pergi lah di Wat tu untuk melawat dia. Saya pun pergi lah. Nak bawa makanan, mereka tak makan makanan yang dimasak di luar. So pergi sembang lah dekat dalam Wat Siam tu. Pergi melawat kan, member kan, pergi sembang, pergi orang kata apa, pergi dengar lah dia duk cerita apa semua kan. Jadi benda tu tak salah, pergi melawat. Macam Tok Guru pergi melawat apa semua ni tak salah kan. Jadi dia tidak menjadi kesalahan kalau kita pergi buat lawatan, pergi tengok Wat Siam tu ke, sejarah ke, apa Wat tu ke dan sebagainya. Dia tak jadi kesalahan. Yang jadi kesalahan ni, dia kena faham Thaipusam ni apa benda. Kita ucap bagi tahu kat seorang rakan kita yang beragama Hindu, kita kata kat dia, selamat menyambut hari Thaipusam. Tak salah. Yang mereka duk kata, oh apa orang-orang PAS duk buat apa, selamat menyambut Deepavali apa, ucapan tak salah. Kita nak ucap kepada dia sebagai tanda kita, orang kata apa, serakyat ni kan, dan kita sesama manusia, kita ucap kepada dia. Tapi bagimu agamamu, bagiku agamaku lah. Janganlah kita pula terlibat di dalam dia punya ritual. Jadi kalau saya cakap ni, orang kata saya cakap pasal sentimen agama, mungkin rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam dia akan marah. Jadi saya cakap daripada konsep, saya beritahu dululah. Kalau seseorang yang beragama Kristian, Hinduism, Sikh, Buddha dan sebagainya, apakah larangan bagi agama mereka? Kalau mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah dan juga mendirikan solat, maka itulah halangan bagi agama mereka, kerana mereka tidak boleh menyerupai agama yang lain ataupun terlibat dalam ritual ataupun orang kata apa yang berkaitan dengan agama lain. Begitu juga dengan agama Islam. Jadi kita boleh pergi melawat, boleh greeting, ucap selamat kepada dia, tetapi kita tidak bolehlah, adalah batasan-batasan. Setiap agama dia ada batasan-batasan dalam agama dia sendiri. Begitu juga Islam. Maknanya batasan dia adalah kita tidak boleh terlibatlah dalam ritual keagamaan dia tu. Kita kena fahamlah konsep. Macam si cyber trooper UMNO duk cerita pasal apa Thaipusam ni. Kita kena fahamlah apa konsep Thaipusam tu dan kenapa kaum Hindu pergi ke kuil pada hari Thaipusam. Jadi dia kena faham lah. Jadi kalau ikutkan daripada cerita purba, daripada kitab mereka, kitab dia nama apa kitab dia? Ya, buka pintu siapa dia? Motor. Tengok dalam poket seluar. Jangan ni ada poket belakang. Ada. Main dia.
tak pernah kau. Dah memang ajen sangat kan. Mau dapat tahu. Orang baik ni. Dah susah. Sekejap lagi boleh? Ada mau pergi tengok kat kau punya. Sekejap lagi boleh? Sekejap lagi? Boleh kot tak? Sekejap hantar sekejap. Boleh, boleh. Beres ha? Okey tuan Minta maaf iklan kejap. Dalam kitab dia, tuan-tuan pergi baca penulisan saya ada tulis nama kitab tu saya lupa dah nama kitab tu. Jadi mengikut kepada dia punya cerita purba dia lah. Maknanya dewa mereka yang telah membunuh syaitan yang bernama Antara kot, tak silap saya. Jadi dewa itu telah pun datang ke kuil. Dewa Mariaman kan, telah pun datang ke kuil pada hari tersebutlah yang digelar sebagai the full moon day tu, hari Thaipusam tu. Maka kaum Hindu pergi ke kuil pada hari Thaipusam ini adalah dengan rasa bahawa adanya kehadiran dewa mereka pada waktu itu. Yang mana untuk bukan wadah kan, untuk mereka merasakan hadirnya Tuhan mereka ataupun dewa mereka dekat dengan diri mereka lah. Dan untuk hari mereka membuat balasan nazar dan juga taubat ke atas kesalahan mereka. Itulah punca mereka pergi ke kuil tersebut. Kalau sebelum PKP dulu, tuan-tuan boleh tengok kan, ada rakan-rakan kita yang beragama Hindu, mereka berjalan daripada Negeri Sembilan. Mereka jalan kat tepi highway kan, jalan sampailah ke Batu Cave. Kalau sebelum PKP ni lah kan, dengan hasrat yang sebegitulah pengorbanan mereka terhadap dewa mereka itu. Jadi persoalannya hari ini, Najib Razak ni dia pergi ke kuil atas alasan apa? Kan, adakah atas alasan yang sama juga? Selalunya kalau nak buat lawatan tak ada lah sampai pergi ke dalam. Jadi di luar sajalah. Tapi yang keluar kenyataan daripada Makan Sakti ke MIC tu yang kata nak buang dosa tu kan. Jadi rakan-rakan kita yang beragama Hindu juga pelik. Dia kata Najib tidak sesuai untuk berada di Batu Cave. Tetapi dia sesuai untuk menghapuskan dosanya di dalam penjara kerana mengambil hak rakyat. Ini rakan-rakan kita lah yang WhatsApp kat kita. Saya orang kata apa, ada connection yang agak baik juga dengan rakan-rakan bersekutu ini. Jadi mereka WhatsApp lah dan mesej mengatakan bahawa mereka pun tidak gemar melihat beliau berada di situ, dan mereka mengatakan bahawa untuk apakah beliau ada di situ dan beliau sepatutnya duduk di Sungai Buloh untuk mencuci dosanya di dalam penjara kerana telah pun mengambil hak dan juga harta rakyat. Jadi itu satu perkara yang lain lah. Bukan kita saja yang tak suka tengok dia. Rakan kita yang beragama Hindu juga tidak seronok untuk melihatnya hadir di situ. Jadi itulah yang orang kata apa, yang berlaku hari ini, yang cuba di backup oleh cyber trooper Najib ni. Cyber trooper upahan beliau lah, yang cuba backup untuk menyamai Najib ni dalam semua keadaan. Kononnya orang PAS pun buat perkara yang sama. Saya rasa itu tidak benar lah. Sebab saya tak biasa tengok lagi lah Tan Sri Tok Guru Hadi Awang ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri ataupun mana-mana pemimpin yang duduk di sebelah kita ni, Perikatan Nasional, yang pernah pergi orang kata apa, pergi Sabadi ke, pergi Thaipusam ke di kuil. Jadi kita tak pernah tengok lagi lah.
Jadi dia seorang sajalah. Jadi cyber trooper dia tak perlu backup lah. Benda yang salah tu tetap juga salah, dan kita harap dia membawa dia bertaubat lah. Sebab dia boleh tergelincir akidah dan juga memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Semua orang buat salah, tuan-tuan. Tapi kita kena akui kesalahan itulah. Macam diri saya sendiri pun dulu, kan, saya pun ada kesalahan-kesalahan yang kecil dan besar yang pernah dilakukan. Tetapi kita kena akui lah bahawa itu adalah satu kesalahan dan kita bertaubat atas dosa kita. Sekali kalau saya tak sebut macam ni, ramai pula duk kata sekali kat saya macam-macam kan. Jadi saya beritahu lah, setiap orang membuat kesalahan, tak ada orang yang maksum pun kan. Begitu juga macam Nabi Naki cakap, mana ada orang maksum. Dia kata pas maksum. Saya nak jawab lah, mana ada orang maksum. Setiap orang buat kesalahan lah. Tetapi kita tak boleh lah ego dengan kesalahan yang kita buat. Kita kena mohon maaf lah. Kalau kita tak boleh nak ceritakan kepada seluruh Malaysia pun, kita mohon maaf lah dengan Tuhan. Dan kita muat naik lah kenyataan di dalam media sosial kita yang berjuta-juta orang follow tersebut, yang menyatakan bahawa kita memohon maaf atas kesilapan dan kekilafan yang kita telah buat. Apa masalahnya tak merendahkan martabat seseorang pun kan? Jadi dia akan jadi satu example lah kepada orang lain. Dia tengok, oh benda ni salah, benda ni tak betul. So orang pun tidak akan buat lah, sebab fatwa pun dah keluar dah, keputusan fatwa sebelum-sebelum ini. Kita tak nak lah sebab Najib Razak nanti tiba-tiba nak kena pula gubal fatwa kan, didesak nak membenarkan benda yang Najib buat ni. Maka ahli-ahli mereka pun desak kan, supaya majlis fatwa gubal fatwa. Abang kata boleh pi hari Taipuzam. Kita tak nak lah sebegitu pula yang berlakunya. Dan dia akan mengelirukan ramai orang. Jadi kita pakailah pada fatwa yang lama, tak boleh. Jadi kita katalah tak boleh. Jadi dia mohon maaf lah atas kesilapan dia tu, supaya tidak menjadi contoh kepada orang yang lain. Yang orang kata apa, nak pergi hari biasa tak ada apa, tak ada siapa pun buat halangan. Kaum yang beragama Hindu pun dia tidak menghalang. Mana-mana orang pun nak pergi melawat, nak pergi tengok Taipuzam hari biasa. Nak pergi tengok Batu Cave tu hari biasa, nak buat lawatan. Tidak ada sesiapa pun yang halang. Tapi kalau hari yang melibatkan penyembahan, semayang mereka, biarlah mereka saja pergi. Kita tak perlulah nak involve sekali. Kita pun duk sekali susah lah macam tu kan. Jadi dia tidak membenarkan, orang kata apa, dia tidak boleh menghalalkan cara ataupun menghalalkan ajibun lah kan. Apa yang Ajib buat semua betul, tak boleh lah kan. Yang salah tetap salah. Dan itu adalah berkaitan dengan cerita, berkaitan dengan Taipuzam yang Najib pergi tu. Nak meraihkan boleh, tapi jangan kacau ritual orang lain, dan jangan duk pergi dalam majlis ritual orang lain. Tuan-tuan boleh baca lah keputusan fatwa tu. Sebab jangan duk baca Al-Fatwa Nabil Naki ya. Masalah duk pergi baca fatwa Nabil Naki. Nabil Naki ni bukan mufti. Dia cyber trooper, dia ST, dia CT cyber trooper kan. 5 hari lagi drama Zahid Hamidi nak buat. Kontak rapat sakit tulang belakang, tengkok sakit. Jerman tak boleh happy dah kan. Jerman tak boleh happy. Baca komen banyak soalan tu. Dia tu semua ada orang dah komen dah. Zahid kita tahu dah. Zahid kita tahu dah. Kontak rapat sakit tulang belakang, tengkok sakit. Tengkok sakit tuan-tuan, kaldai. Itu kita tahu dah lah. Jangan tanya soalan lah kan. Boleh beda nak buat gelak tu boleh lah kan. Sebab tu kita malah nak cerita dah. Sebab tu tahu dah kalau tapi tak tahulah kod yang kali ni dia pergi, sebab dia confident. Ahmad Maslan pun lepas, Datuk Ihsanuddin pun lepas daripada Kota Tinggi pun lepas juga. Sebab itulah berlakunya fitnah kepada adun daripada Bersatu di Kota Tinggi sebab mereka nak tutup cerita rasuah Datuk Ihsanuddin berkaitan dengan Felda. Sebab Datuk Ihsanuddin nak tanding kalau berlakunya PRN Johor, maka dia timbulkanlah fitnah kes cabul daripada adun Sedili tu.
Dan saya sendiri pergi ke Johor baru ni, saya dengar sendiri cerita dan ada mesej di antara perbualan di antara rakan-rakan perempuan tu dengan rakan dia lah, yang mengatakan berkaitan dengan ugutan, nak buat nak cari sumber kewangan dan sebagainya. Dan nanti kita tengoklah, sebab ni kita serah kepada Adun Sedili tersebut untuk bawa kes ni ke mahkamah lah. Sebab tidak ada bukti. Saya pun tanya, dan saya padam saya punya post saya tu, saya pun tanya, Datuk pi ambil perempuan tu, mesti ada call apa semua. Dia kata tak ada, memang pihak polis telah pun membuat orang kata siasatan, memang tidak ada call. Takkanlah dia pergi depan rumah perempuan tu, dia pergi ketuk botol air kacang kan, keting-keting ni bukan zaman P. Ramlee. Dia mesti call, cakap jom ikut saya Ustaz, saya nak bawa pergi sekian-sekian ni. Lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak ada orang kata tidak ada conversation, sama ada daripada sudut WhatsApp ataupun daripada sudut panggilan telefon, yang mengatakan bahawa budak perempuan Sri Kandi tersebut berada ataupun mengikuti program yang telah dibuat oleh Adun Sedili tersebut. Jadi tidak logik lah nak mengatakan dia cabul. Tapi bila nak tutup cerita Datuk Ihsanuddin kalau PRN Johor berlaku, maka dibuatlah fitnah. Ini biasalah kerja-kerja puak-puak UMNO ni, macam tu lah cerita dia, yang kluster-kluster mahkamah ni kan. Jadi dia nak tutup cerita, dia create satu cerita lagi, dia nak buat identity killer. Tapi tak menjadilah, sebab di pihak kita pun bersatu ni ramai yang peguam-peguam yang hebat-hebat. Jadi yang tu tak apa, kita serahkan kepada siasatan PDRM. Saya malas nak ganggu urusan tu. Jadi saya nak cerita pasal orang kata Wak Jahid ni lah kan. Wak Jahid ni dia akan confident lah, sebab dia tengok ramai di antara rakan-rakan penyamun beliau yang bebas. Jadi tak tahulah esok alasan dia tu akan wujud ataupun dia akan pergi. Dan kemudiannya anak dia akan post dekat Instagram, I am Nurul Zahid. Kemas apabila dapat mempergunakan undang-undang demi orang kata demi kelangsungan diri sendiri. Demi kelangsungan diri sendiri. Kes tiada prima facie, bukan firma, prima facie. PRIMAFACIE, prima facie. Atar Romaino, Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. So pasal Zahid tu kita leave it lah tuan-tuan. Kita tahu dah alasan tu, ataupun dia akan berani pergi sebab kawan-kawan dia pun lepas di mahkamah. Hari ni abang pada apa dah lepas? Hus, baling. Mamung kita baling sudah lepas Baling baling lepas. Saya pun tak ada nak mengikuti kes mahkamah mereka tuan-tuan. Jadi nanti kita akan baca. Esok kita akan go through. Esok kita akan go through, kita akan direct terus. Saya pun duduk sini sebulan ni, macam saya cakap dengan tuan-tuan. Saya punya main target saya adalah sebulan. Tapi lepas hari tu saya duk ingat saya nak sambung saya kan. Sebab bonus kan. Jadi kita akan teruskan seperti biasa. Sisi live kita macam sebelum-sebelum ni. Kemas Fik masuk sini harian. Ya, saya akan menulis di dalam akhbar. Seminggu mungkin 2 kali ataupun 3 kali, InsyaAllah, untuk memberi semangat kepada rakan-rakan kita di Bersatu untuk berjuang dan terus berjuang, membina semangat mereka, membina jati diri, khususnya anak muda yang mereka nak tengok kita lantang bersuara. Jadi saya rasa sudah tibanya masanya saya menggunakan skill penulisan saya untuk saya mengkritik dan juga untuk saya membawa suara-suara anak muda dan juga rakan-rakan parti kita ke hadapan. Semoga adanya putik-putik perjuangan sebagai persediaan kita ke arah PRU ke-15 ke-7.
Dan saya harap jugalah anda membaca penulisan tersebut, janganlah tinggal macam tu saja. Dan selepas ini akan ramai yang juga akan menulis untuk kita membina keyakinan dan membina perjuangan kita di dalam parti ini yang menyentuh kepada isu-isu rakyat dan juga masyarakat. Jadi ini mungkin tuan-tuan baru tengok 2 kali saya tulis. Jadi saya diberi kapasiti lah untuk tulis kat dalam tu, tapi tulis kena berhati-hatilah, sebab tu Facebook saya pun kena berhati-hati sikit. Mungkin orang kata apa, selepas ini akan banyak lagi yang akan ditulis. Itulah yang kita akan sembang ni, berkaitan dengan Tanjung Rambutan. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan persediaan kita PRU 15. Jadi kita tak tahu PRU 15 ni bila akan berlaku. Kemungkinan tu pun kita tak tahulah, tapi dia mungkin akan berlaku tak macam PRU sebelum ni. PRU sebelum ni dia cukup masa, sebab dia satu parti yang mentadbir negara. So bila habis penggal, dia tahu dah dia letakkan tarikh bila diletakkan tarikh dan bila akan berlakunya pilihan raya. Sebagai contohnya PRU ke-14, pada waktu itu pembangkang desak supaya Najib menyatakan tarikh bilakah pilihan raya akan berlaku. So mereka pun beritahu 18 Mei pada waktu itu kan. Delay sampai 18 Mei. So kita adalah persediaan kita untuk kita buat. Dalam tempoh dia panggil pilihan raya ni, dia ada 3 fasa: sebelum, semasa dan juga selepas pilihan raya. Jadi orang kata apa, kita adalah masa sebelum pilihan raya tu, sebelum berlakunya hari pembubaran parlimen tu. Tapi sekarang ni mungkin dia akan taklah jadi macam tu. Dia akan jadi terkejut-terkejut. Dia tidak tahu, tiba-tiba beram jatuh. Jadi apakah persediaan kita? Maka kena adalah persediaan-persediaan yang kita buat. Begitu juga dengan Dewan Undangan Negeri. Kalau tuan-tuan tengok macam di Perak, di Perak pula dah, macam di Sabah, tidak ada angin, tidak ada ribut, tiba-tiba beram. Bubarnya Dewan Undangan Negeri, maka berlakunya pilihan raya negeri Sabah. Dan kemudiannya Melaka. Tidak ada angin, tidak ada ribut, tiba-tiba tarik sokongan, buat press statement, beram jatuhnya kerajaan negeri Melaka dan terpaksa adanya pilihan raya. So dia waktu tu dia jadi dalam keadaan yang agak kelang kabut, yang mana persediaan kita tu mungkin ada dalam fasa yang kelang kabut lah. Jadi bila jadi kelam kelibut ni, orang Kedah panggil kelang kelibut, orang Selatan mungkin panggil kelang kabut dan sebagainya. Bila dalam suasana yang haru biru dan sebagainya, maka semua orang pun otak dia stres. Tak kira lah pemimpin ke, anak buah ke, siapa ke, dia akan jadi stres. Sebab apa? Waktu tu juga dipaksa untuk berfikir. Maka dia akan jadi stres. Bila dia jadi stres, maka berlakulah pelbagai perkara yang mana terlepas pandang, terlepas pandang, tak terfikir. Ada bila kita jumpa rakan-rakan kita kongsi pandangan tentang PRU, kita kata kenapa tak ada benda ni alamak tak terfikir lah waktu tu. Sebab apa berlakunya tidak terfikir tu? Kerana dalam keadaan yang kelang kabut. Jadi alamak kita lah kena buat ke benda ni. Jadi kenapa berlaku benda tu? Kerana duduk dalam suasana yang pada waktu itu kelang kelibut. Maka kenalah ada perancangan dan persediaan yang rapi supaya apabila berlakunya PRU kita ada persediaan. Saya amat suka buku yang dikeluarkan oleh National Democratic Institute berkaitan dengan persediaan kempen pilihan raya, yang mana buku ini boleh didapati oleh semua orang dekat dalam Google. Saya suka buku tersebut, dipanggil sebagai di buku National Democratic Institute tu, tuan-tuan type di situ kempen pilihan raya NDI, National Democratic Institute, maka akan keluarlah buku tersebut. Saya amat suka dengan susunan buku tersebut dan bagaimanakah kaedah-kaedah pembinaan bahan kempen dan proses sebelum pilihan raya. Jadi saya pun ada bagilah kepada rakan-rakan. Sebagai contohnya Abang Nasir Daud kita daripada SER, saya ada bagi kepada dia. Dan kalau boleh ikut, ataupun tuan-tuan pun ada buku yang dikeluarkan oleh Datuk Wan Saiful Wan Jan,
berkaitan dengan proses pilihan raya tu, jadi boleh ikut dan start buat daripada sekarang. Rakan-rakan parti kita lah, maknanya di dalam masa sekarang lah kena berlakunya proses sebelum pilihan raya tu, dalam orang kata membina barisan jentera, pengagihan tugas jentera, pembinaan bahan kempen, perhimpunan gambar calon. Jadi rakan-rakan kita tu yang duk ambil gambar ketua bahagian tu kena himpun siap-siap lah. Ini bila hari berlaku baru duk sibuk suruh ketua bahagian masuk studio nak ambil gambar. Dia nak senyum pun tak boleh dah, dia nak bertanding. Dia nak senyum ke, dia nak berlakon ke, dia nak ni ke apa ke, tak boleh dah sebab dia nak bertanding. Dia tengah stres nak fikir macam mana aku nak berkempen. So dengan waktu sekarang ni lah kena ada gambar-gambar tu kena buat siap-siap lah. Bahan-bahan kempen tu kena buat siap-siap lah. Pembahagian jentera ni kena buat siap-siap lah. Jadi rakan-rakan orang kampung kena panggil lah. Kalau kata dia nak kepada perjuangan Parti Perikatan Nasional, dia nak kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka buatlah majlis-majlis di kampung. Kita ada wakil-wakil parti kita di dalam kampung yang tidak berjawatan pun ada. Tapi janganlah duk anggap bila tak ada jawatan maka aku ni terpisah daripada parti. Salah. Kita duduk dalam satu kampung tu, kita panggil lah, buatlah majlis. Buat majlis apa-apa pun, panggil lah ketua bahagian kita, supaya dia dapat menyantuni masyarakat di kawasan setempat, supaya orang kenal kepada ketua bahagian kita. Jadi dia tak perlu ada topik, ada mikrofon apa pun, dia mai-mai kita kenal kepada jiran kita ni lah wakil rakyat di sini nanti. Lobby lah sikit kan. Ni pakai YB kita ni. Jadi dia pun, orang pun akan berkenalan dengan dia lah. Siapa dia? Haji Zahir. So dia akan bersembang lah dengan dia, sembang pasal isu terkini ke, isu politik ke, isu apa-apa isu tu akan terjadi sendirilah daripada majlis yang telah dibuat tu. Dia tak perlunya ada satu majlis yang kita panggil orang, kita dah letak topik di situ, hala tuju Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Jadi ada orang yang minat politik, jadi kalau orang yang tak minat politik ni, dia tak main langsung lah. Dia tak main langsung, tapi kita buat cara berlakunya organik. Kita buat satu majlis, bihun goreng dengan teh tarik ke, minum petang. Orang tanya buat apa ni, kenduri apa? Sajalah buat doa selamat. Buat doa selamat ni, kita ni kes di Malaysia turun dah, buatlah doa selamat sikit. Jemput ketua bahagian kita mai. Jadi bila orang ramai tu kan, telefon dia, ni dah orang semua dah ada dah ni, mai lah. Jadi dia pun mai, salam lah kan, kenal lah, ni lah pakai YB kita setempat. Jadi dia automatik di situ dia akan jadi perbualan yang organik, yang orang boleh mengenali dia, orang boleh bersembang dengan dia. Jadi itulah tugas-tugas kita yang tidak ada jawatan di peringkat akar umbi parti ni. Saya rasa kalau nak buat kenduri, minta kepada KB ni, dia akan bagi tahu kepada dia ni, nak buat sikit doa selamat di tempat saya ni, dan di kampung-kampung dan sebagainya. Sebab kita duk tengok rutin sama aja. Duk pergi bagi beras, duk pergi bagi telur, duk main bola sepak. Bola sepak boleh jugalah, tapi anak-anak muda cukup lah, janganlah sampai pok-pok sekali pun nak pergi imbah sekali. Kalau buat bola sepak pun buatlah ada makan-makan sikit, supaya dia dapat, ketua bahagian kita ni dapat bersembang. Sebagai contohnya, tadi saya baru call dengan Ketua Bahagian Bersatu Al-Ustaz, InsyaAllah bakal ahli Parlimen Bersatu Al-Ustaz. Dia bagi tahu semalam program dia adalah program kayuh basikal di Tandok bersama dengan orang masyarakat setempat lah. Jadi selepas kayuh basikal tu, mereka dah buat minum pagi. Jadi waktu itulah dia buat sesi-sesi untuk bersantai dan juga mendapatkan input daripada masyarakat setempat, dan dia bagi kepada saya lah untuk saya buat kajian. Contohnya tadi masyarakat di Al-Ustaz, dia bagi tahu berkenaan dengan produk-produk usahawan yang tidak dapat masuk ke dalam supermarket, di mana Tesco telah pun dijual kepada Thailand, dan produk dalam Tesco ni kebanyakannya import daripada Thailand dan juga China.
And so kenapa kerajaan tidak membeli Tesco dan membiarkan negara lain beli Tesco? And so saya tengah buat research paper berkenaan dengan benda itulah sekarang ni. And jadi kita cadangkan supaya kerajaan Melayu Islam ni beli Tesco, and supaya kita dapat meletakkan produk IKL. Sebab pada waktu PKP banyak usahawan-usahawan Melayu ni dia bawa keluar produk, and pelbagai jenis produk lah, sebab kerajaan encourage dia suruh keluar pada zaman tu Tan Sri Muhyiddin Yassin, and bagi grant usahawan 15,000, and bagi grant khas prihatin sampai RM4,000, and so nak suruh orang berniaga, maka pakat ramai-ramai ada produk. And so bila dah ada produk, nak pergi letak di mana? And sepatutnya di supermarket di Malaysia adalah produk orang Malaysia. And jadi tidak ada tempat mereka nak letak, kerja duk jual online dan sebagainya. And jadi stok untuk letak tu tidak ada. And jadi inilah yang saya tengah buat. Itulah yang kita kena pergi tanya, and masyarakat setempat akan bagi tahu lah. Jadi ketua bahagian saya bahagian tulis artikel, dia akan bagi tahu saya lah. And macam hari itu sebelum ni dia pergi jumpa dengan anak muda Malaysian Youth punya persatuan. Dia pergi jumpa, dia kata masalah perumahan di Al-Ustaz yang anak muda tak mampu nak beli. So dia bagi tahu saya pun tulis artikel lah. Saya tulis artikel, saya belas lah, and saya tanya kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mamu kita. Jadi kita tanya kepada dia dan dia pun respon dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya yang kita kena buat untuk kita menyantuni masyarakat setempat. Buat apa Tesco kita dah ada Maidin. Satu lagi Tesco kalau nak banding dengan Maidin, lagi popular Maidin lah. Tak apa, yang tu tak apa. Okey. Jadi orang kata apa, itulah bukan saya nak sembang tentang Tesco Maidin, tapi nak sembang tentang kita perlunya input daripada masyarakat untuk kita membina bahan kempen. Takkanlah kita nak kempen pasal Najib dengan Zahid saja. Jadi kita perlu jugalah kempen apa yang kita nak buat di tempat kita, di kawasan kita. Sekiranya kita menang, apakah perubahan yang kita nak bawa di tempat kita. Sebelum kita melihat, kita bercerita tentang soal-soal nasional, kita kena bagi tahulah kalau saya menang, saya akan buat apa di tempat kita. Macam mana kita nak tahu? Dia adalah berkaitan dengan macam mana kita melakukan social engagement, macam mana kita engage dengan masyarakat supaya masyarakat boleh memberitahu apakah kehendak mereka kepada kita. Itulah yang kita kena buat. Jadi sudah tibalah waktunya untuk kita buat sekarang ni Sabtu Ahad, buat program yang secara bersama dengan masyarakat. Bukannya buat program dengan ahli parti. Ni sikit-sikit mesyuarat isu semasa ahli parti. Panggillah Datuk Wan Saiful Wan Jan, dia pun mai bagi cerita sikit. Okey, parti kita macam ni, sampai berjuta kali, berpuluh kali duk panggil Datuk Wan Saiful, duk pi sembang tentang isu semasa. Cuba buat program dalam kampung, panggil dia, suruh dia cerita isu semasa kepada orang kampung. Tak perlulah nak buat banner ni. Masalah kita ni, kita tak boleh nak suruh orang ikut kepada kita. Kita nak pergi buat banner, nak pergi buat kemah apa semua sekarang ni, pergi bubuh besar-besar. Sesi bersama Datuk Wan Saiful Wan Jan, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Jadi kalau orang hak sokong satu, dia main lah. Orang benar nak main, dia tak main lah. Orang PKR dia main, dia tak main lah. Sebab dia tahu lah ni bersatu punya majlis. Jadi dia akanlah jadi majlis tu majlis untuk orang bersatu saja. Jadi tak perlulah macam tu. Buatlah kenuri kesyukuran ke, baca doa selamat ke. Lepas tu jemput dia mai. Jemput dia mai. Lepas tu bagi tahulah kepada orang di situ, ni Datuk Wan Saiful apa semua. Baru orang boleh kenal dengan dia, dan dia pun boleh engage dengan masyarakat setempat, boleh cerita, boleh bersembang dan sebagainya. Lepas-lepas makan tu, okey tak apa, siapa yang nak main sembang di sofa depan ni, kita sambil minum-minum sembang dengan Datuk Wan. Bawa keluar mic bagi kat dia. Barulah dia boleh bercakap dengan orang yang ada di kawasan tu. Bukannya kita duk pergi bercakap dengan sesama kita ni, jenuh lah tuan. Dia dah memang ahli kita dah, kita duk pergi cakap dengan dia tiap-tiap kali. Buatlah macam-macam dengan kuih, macam-macam kuih apa semua. Sebulan sampai 30 kali buat. Menjemput kehadiran Datuk Wan Saiful Wan Jan untuk membincangkan tentang isu-isu semasa.
Jadi sesama kita lah duduk macam tu 30 tu kan. Jadi dia kena buat satu perubahan yang baru. Sebab mungkin kita tak tahu bila PRU 15 akan berlaku. Dan sentimen masyarakat, dia akan pilih orang yang dia kenal dan orang yang menyantuni dia. Jadi saya cakap ni bukan daripada kapasiti parti kena buat, tetapi kita penyokong. Contoh macam ada rakan-rakan saya dalam Facebook, mereka non-partisan, tapi mereka sokong pada saya. Mereka jemput saya pergi, pergi rumah mereka dan sebagainya, kadang-kadang bercerita dan sebagainya dengan rakan-rakan mereka dan sebagainya. Ada banyak berlaku rakan-rakan kita yang panggil saya, orang kata apa, dulunya di Ampang, lepas tu di mana itu saya pergi Gombak, di Langat dan sebagainya. Mereka panggil panggil Syafiq datang, kita sembang. Nak sembang apa ni? Sembang lah ni member-member saya ni, saya nak kenal, nak bagi tengok live ni, kita pun pergi sembang lah. Dia macam tu, dia tak perlunya kita buat program parti. Saya pun tidak ada kapasiti untuk buat program parti saya turun. Jadi orang kata apa, kita buat program sembang santai kita, sesama-sama kita lah, rakan-rakan kita ni yang dalam Facebook ni, share lah tak mana-mana. Afiq, mai turun Zat ni, abang ada buat knori syukuran ni dengan orang-orang. Lepas tu kita sembang lah, apa yang kita nak sembang lebih organik, supaya kalau boleh lah panggil orang yang nak bertanding di situ lah. Jangan nak panggil saya, saya bukan nak bertanding di tempat anda. Panggil dia untuk sembang-sembang bersama dengan masyarakat setempat. Walaupun kita ni bukan orang berparti, tapi kita menyokong kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin pun kita boleh buat benda tu. Tak ada masalah apa, kita boleh buat dan kita boleh panggil wakil parti untuk datang. Dan wakil parti pun janganlah duk main pakai baju parti, orang tak selesa lah sekali. Belajarlah sikit dengan UMNO dia cakap bab-bab ni, pakailah baju batik ke, baju kemeja ke. Saya pergi mana-mana pun, kalau yang berkaitan betul-betul pengurusan berkaitan dengan parti, sebagai contohnya khusus penerangan ke, orang kata apa yang berkaitan dengan penerangan kan, baru saya akan pakai baju parti dan juga baju penerangan parti. Tapi kalau saya pi nak masuk kampung orang, takkan nak pi sembang apa semua, adalah keadaan tertentu yang memerlukan kita pakai baju parti supaya orang kenal kita mai daripada parti mana. Tapi dalam keadaan kita nak bergaul dan sebagainya, tak perlulah ramai-ramai duk pi pakai baju parti ramai-ramai. Sekali orang yang duk ada kat dalam tu, dia baru nak kenal dengan kita, baru nak kenal hati budi kita. Tapi disebabkan dia duk dengar live Lokman Adam, duk kata macam-macam kat kita, tak ada kita nak buat penerangan, dia dia lap buntut, bangun belah balik rumah. Jadi kita tak boleh nak buat penerangan dan dia pun tak boleh nak tanya kepada kita. Banyak situasi-situasi yang saya jumpa dalam pengalaman saya. Bila mereka tak kenal kita lagi mudah. Kalau mereka tahu kata kita duk lawan dengan Lokman Adam ni, payah sikit lah, sebab dia dah jadi ketak suban kepada Lokman ni. Jadi kalau kata dia tak kenal kita, dia tanya saya, dia kata saya dengar live Lokman Adam, Lokman Adam duk cakap macam ni semua sekarang ni, betul ke? Kita pun jawab lah kat dia, ni benda ni sebenarnya tak betul, benda ni. So kita boleh engage dengan dia lah. Janganlah sampai kita PP tu dah dia pun ideologi Lokman Adam anti kepada kita, jadi kita pun duk pergi tunjuk pakai baju kita, maka dia pun akan belah macam tu. Jadi kita kena buatlah sesuatu supaya kita bersedia, dan perkara-perkara yang kecil sedikit kecil sebegini, yang kita nampak dia adalah satu benda yang remeh, tetapi dia adalah satu punca kekuatan kepada kita untuk kita pergi kepada PRU 15 dan memudahkan kerja kita sebenarnya. Apabila masyarakat setempat kenal kita, bila orang tahu hati budi ketua bahagian kita, ketua bahagian kita pun berpeluang untuk menyantuni masyarakat dan sebagainya. Jadi dia akan memudahkan kita dalam proses-proses untuk kita nak ajak orang keluar mengundi untuk kita sekiranya berlaku dalam berlakunya PRU dalam masa yang terdekat ni, tuan-tuan. Barisan pimpinan PPBM tu kena perkenalkan kepada rakyat, sebab ada yang tak tahu pun siapa ada dalam PPBM selain Abah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Betul, tidak dapat dinafikan. Setiap live aku duk tengok pun sembang santai je Afiq, tapi ada setengah insan yang hadir terasa pula macam tu cucuk gitu. Ya, yang mula buat live sembang santai ni saya
Yang mula-mula dululah, kalau tuan-tuan ingat lah. Hak lain masa tu semua duk pakai skrip, ya kan. Saya mula buat, kita sembang santai sudah lah. Buat kita nak tunjukkan kita ni terlampau kepartisan sangat kepada masyarakat. Sampai duk sembang street, macam pembaca berita pun ada seorang Datuk Seri tu kan, pembaca berita pun ada. Orang dah tengok berita TV3 pukul 8 malam. Orang takkan ulang balik dengar apa yang dia apa yang dia dengar daripada berita, dia cerita balik kat kita. For what reason kan? Kita pun ada telinga boleh dengar TV3. UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Saya tak tahu nak kata lah, no comment lah. Kalau orang nak kata sedemikian, tengok baliklah kedudukan tanah Rizab Melayu. Tengok bangsa Melayu sendiri apa jadi. Dasar ekonomi baru dilancarkan pada tahun 1971. Antara salah satu fasal di dalam dasar ekonomi baru adalah pembinaan infra luar bandar, untuk memangkin kepada sosioekonomi di luar bandar. Daripada tahun 1971, saya nak tanya kepada tuan-tuan sekarang ni, kenapa tak ada sangat pun bandar-bandar, ada pembangunan di luar bandar dan sebagainya. Dan kalau kita tengok, setiap 5 tahun ada satu projek. Jadi bila tukar Perdana Menteri, Perdana Menteri ni lah buat, dia buat apa? Saya nak tanya tuan-tuan, berapa tahun kita merdeka? 64 tahun kita merdeka, tuan-tuan. Satu orang Perdana Menteri, dia takbir, dia pun bawa satu benda, Felda. Lepas tu dia takbir penggal yang kedua, dia bawa pula Fekra. Lepas tu penggal seterusnya, dia bawa pula Menara Petronas, Sepang. Lepas tu LRT. Lepas tu dia mungkin bawa sikit-sikit. Lepas tu mai zaman ke depan lagi, Ajibun punya zaman, bawa Menara 118. Lepas tu bawa. Saya nak tanya tuan-tuan, selama 5 tahun, kenapa mereka tak boleh buat pembangunan dan sebagainya dekat kawasan luar bandar dan di tempat-tempat lain? Sebab apa boleh buat satu saja? Tapi bila kita tengok duit yang mereka ambil untuk kegunaan diri mereka dan keluarga mereka ni berbilion-bilion ringgit. Berbilion-bilion ringgit yang mereka ambil, mereka samun duit negara, mereka pergi beli rumah dekat luar negara, mereka beli handbag dekat bini mereka sampai 100,000, 200,000, mereka beli hotel dekat anak mereka sampai berjuta-juta, di Indonesia dan sebagainya, dan di akhirnya negara kita tidak ada apa. Jadi saya pun tak tahulah terus marah untuk rakyat Malaysia tu duduk di mana. Itu kita cerita daripada dasar ekonomi yang telah dibuat. Belum lagi kita cerita tentang tanah Rizab Melayu. Tanah Rizab Melayu hilang. Sekarang ini tinggal 12%. Lagi 10 tahun orang Melayu tidak ada lagi Rizab Melayu dan boleh dihalau keluar daripada negaranya sendiri ataupun tanah airnya sendiri, kerana habis semua tanah-tanahnya telah pun dimonopoli dan dijual oleh mereka-mereka yang rakus, yang nak mengkayakan diri mereka dan keturunan mereka sahaja. Jadi ini yang jadi masalah. Orang kata apa? Rumah mereka pun dah seperti istana. Belajar tak tinggi mana, boleh bercakap sikit, bodek-bodek sikit, bodek Najib ke, bodek Tun ke dulu, dapatlah jawatan dan kuasa. Lepas dapat jawatan kuasa, bukan nak berkhidmat untuk masyarakat, tapi jadi penyamun. Jadi penyamun, beli kereta hebat-hebat, beli rumah hebat-hebat, guna duit rakyat, jadikan MOF sebagai mesin ATM orang politik. Jadi yang di akhirnya apa yang akan berlaku? Rakyat Malaysia tidak ke mana, negara kita tidak ke mana, yang kaya hanyalah orang-orang politik semata-mata. Okey, tuan Waalaikumsalam, Jusni Ilyas. Saya buka untuk visi, tuan Saya buka untuk visi Jangan lupa pimpinan Bersatu Asal UMNO sakau lagi boleh. Sebab tu kita kena tengok, kena cerita sebab apa pimpinan Bersatu ni yang daripada UMNO, mereka keluar daripada UMNO. Sebab mereka keluar tu kerana mereka tidak mahu terpalit bersama ataupun bersama-sama bersekongkol dengan mereka-mereka yang mengamalkan rasuah dan salah guna kuasa.
Adakah kerana mereka ada integriti, mereka ada tanggungjawab kepada masyarakat, mereka keluar daripada parti tersebut, maka mereka itu adalah orang yang tidak boleh dipercayai. Jadi saya tidak menyalahkan parti. Saya tak kata parti UMNO tu rasuah. Macam mana parti dia nak pergi rasuah tu, macam mana? Parti bukan ada kaki, bukan ada tangan, bukan ada mulut nak pergi minta rasuah. Parti tu tak ada masalah apa, tapi pemimpin dalam parti itulah. Dan mereka pemimpin-pemimpin yang meninggalkan parti itu kerana mereka tidak mau bersekongkol dengan orang yang ada dalam parti itu dengan perangai yang sedemikian. Sekali-sekala jemput Datuk Razali. Saya tengah tunggu Yang Mulia Raja Petra. Saya nak buat sesi dengan dia dulu, berkaitan dengan PAS. Nak tanya pandangan dia berkaitan dengan PAS Muafakat Nasional ataupun PAS Perikatan Nasional. Sebab sebelum ni dalam sesi live kita bersama dengan Raja Petra, dia bagi tahu bahawa matlamat PAS itu jelas. Jadi perjuangan PAS itu jelas. Dan kita nak minta dia bagi penerangan tentang penjelasan berkaitan dengan Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional. InsyaAllah saya akan setting satu tempat, saya akan sewa studio untuk buat sesi dengan Yang Mulia Raja Petra. Aku terima jauh-jauhan, tapi aku tak yakin kalau tukar pemimpin mereka akan buat kerja betul untuk rakyat. Mainlah siapa pun, BN ke siapa ke. Saya nak tanya tuan-tuan, Tan Sri Muhyiddin Yassin buat apa yang tak betul kepada rakyat? Masa dia jadi Perdana Menteri, apa yang dia buat tak betul untuk rakyat? Cuba tuan-tuan bagi tahu kenapa dia dijatuhkan. Adakah rakyat pada ketika itu menolak kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Adakah rakyat pada waktu itu rasa tak senang bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin? Saya nak tanya kepada tuan-tuan, 18 bulan dia jadi Perdana Menteri, apa benda yang tuan-tuan rasa tak selesa dengan dia? Apa benda yang tuan-tuan rasa dia ni sama aja dengan pemimpin yang lain? Cuba tuan-tuan beritahu kat saya nak dengar. Kecuali mereka duk main isu pendakwaan terpilih, pendakwaan politik dan sebagainya. Saya nak tanya, apa benda kecurangan yang berlaku pada zaman Tan Sri, yang pada ketika itu rakyat rasa memang dia ni kena tolak sebab dia takbir negara mengikut kepentingan diri dia dan juga dia mengamalkan rasuah. Kalau boleh bagi tahu kat saya nak tahu. Kalau tuan-tuan kata pilihlah siapa-siapa pun sama saja. Politik ni bila saya turun di bawah, mereka kata kat saya politik ni sama saja, Fiq, kami ni nak boykot pilihan raya. Saya tanya kat mereka tak boleh jawab kat saya sampai hari ni. Saya tanya kat mereka, you dah rasa 18 bulan Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, dan you dah tahu macam mana bersatu memimpin negara. Saya nak tanya you, pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, apa benda yang you rasa dia ni sama saja dengan orang lain? Dan apa benda yang rasa Perikatan Nasional ni sama aja dengan pemimpin politik yang lain? Dan mereka tak boleh nak jawab kepada saya. Jadi saya pun nak kata politik ni sama macam mana, sebab mereka tak boleh nak jawab. Buat dewan untuk rakyat paguh. Dia tak simpan duit dalam rumah dia. Ada dia simpan duit dalam rumah dia 500 juta. Yang kata sama, yang simpan dekat pavilion, berbeg-beg, handbag, macam-macam jenis handbag, jam tangan, pelbagai jenis jam tangan. Kalau dia buat dewan untuk rakyat, apa masalahnya? Takkan Perdana Menteri tak boleh buat projek untuk rakyat? Buat dewan, buat apa lagi? Buat bangunan, infra, takkan tak boleh? Dia buat tu, dia guna duit rakyat, dia buat bangunan tu ada secara fizikal, apa masalahnya? Kalau duit tu, dia ambil duit daripada MOF, dia keluar, pergi bagi dekat bini dia, beli handbag, pergi salon sampai 6,000, 7,000, 8,000, bolehlah kita kata dia menyeleweng duit dan sama saja dengan orang lain. Cerita dos ketiga, ramai orang duk tanya saya tentang vaksin dengan kenyataan Dr. Mazhar. Saya malas nak sentuh Dr. Mazhar ni. Satgi dia tibai saya duk Kedah je, dia duk Perlis. Tak jauh. Tak apalah, bagi Khairi jawab lah berkenaan dengan benda tu. Saya pun tak tahu nak kata apa. Saya stick dengan saya punya hujah saya sebelum ni, yang mana rakan-rakan saya sembuh dengan menggunakan madu habatus sauda dan juga ivermectin. Dan kita mengambil vaksin ni atas sebab arahan daripada kerajaan dan alternatif perubatan untuk kita halang daripada badan kita dijangkiti oleh virus COVID-19 ni.
Kalau tuan-tuan nak tanya kepada saya, lah ni golongan anti-vaksin, mereka ambil macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Mereka ambil, orang yang ambil vaksin dos ketiga ni, ada yang mati, ada yang sakit. Peratusan dia bagi tak kepada tuan-tuan? Dia tak bagi peratusan kepada tuan-tuan. Mengikut kepada data international, ratio bagi mereka yang tidak mengambil vaksin, kematiannya adalah 10 orang kena virus, 5 orang mati. Maknanya 50-50 lah. 50-50 maknanya. Kan? Ada yang tak ambil vaksin hidup, kena COVID dia hidup. Ada yang tak ambil vaksin dia mati. Kan? 50-50. Kan? Daripada 10 orang, 5 mati. Itu daripada orang yang tak ambil vaksin. Dan daripada yang ambil vaksin, tak ada pun kata 100% hidup. Mengikut kepada laporan WHO, daripada 50 orang yang mengambil vaksin, 5 orang mati. Maknanya daripada 50 orang yang mengambil vaksin kena COVID-19, 5 mati. Maknanya apa? Ratio dia 50-5. Sekarang ni tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, nak letak keadaan dalam kedudukan 10-5 ke 50-5? Nak 50-50 ke macam mana? 10% meninggal ke nak pergi duduk dalam keadaan 50-50? Jadi golongan anti-vaksin, mereka membawa hujah konon-kononnya ambil vaksin mati. Persoalannya sekarang ini virus itu boleh menyebabkan kematian ataupun tidak boleh menyebabkan kematian. Persoalan, saya berdebat dengan anti-vaksin, Muazzam Mustafa Bakri ada. Saya debat dekat dalam TikTok dengan dia, 2 soalan saya bagi, dia pun penin. Saya tanya masuk-masuk, saudara, saya tak mau tanya soalan lain, saya tak mau dengar apa benda yang lain. Kita berhujah secara ilmiah. Tuan bawa hujah, saya bawa hujah. Saya tak boleh dangkal hujah tuan, tuan tak boleh dangkal hujah saya. Audiens akan menentukan sama ada tuan betul ataupun saya betul. Soalan pertama saya bangkit kepada dia, saya tanya soalan yang pertama kepada dia, adakah dia percaya bahawa COVID-19 ni menyebabkan kepada kematian? Tuan-tuan tanya kepada diri pada tuan-tuan, COVID ni boleh bawa kepada kematian tak? Walaupun saudara tersebut dia bagi jawapan yang agak mengelirukan, dia kata COVID tak boleh mati, nenek dia lah apa semua. Muazzam pada waktu tu dia pusing-pusing lah kali jerat balik diri dia. Jadi kita percaya bahawa COVID ni boleh bawa kepada kematian dan kita takut kepada virus ni. Kita ada perasaan takut kalau kita kena, anak kita kena, mak kita kena, ayah kita kena. Kita takut dia boleh menyebabkan kepada kematian. Boleh membawa kepada kematian. Dan dia adalah penyakit. Dia bukannya konspirasi. Even anti-vax pun percaya COVID-19 is not a conspiracy but it was a disease. Dia adalah penyakit yang boleh menyebabkan kepada kematian. Dia adalah virus. Mereka percaya. So soalan kedua saya, bila dia akui bahawa ia adalah satu virus, penyakit, boleh bawa kepada kematian, maka dia mesti ada ubat. Dia mesti ada ubat. Dan kita mesti mencari ubat supaya kita dapat menghindari daripada penyakit tersebut. Kita bukan boleh duk pergi reda, tak apa, kena mati. Kita kena ikhtiar untuk cari ubat. So, timbul persoalan di situ, apa ubat dia? Saya tanya mereka. Malah mereka pun tak berani nak kata habatus sauda dengan madu adalah pengubat. Saya kata kat dia, you ivermectin, you kata you pegang pada Al-Quran dan Sunnah. You tak berani ambil Al-Quran dan Sunnah jadikan sebagai pegangan. Saya ada. Saya berani kata. Dia tak berani. Dia pun tak berani. Dia pun suruh jaga kebersihan diri, mandi pakai Dettol. Tanya Muazzam Mustafa Bakri. Dia suruh mandi pakai Dettol. Dia tak sebutlah mandi pakai Dettol, tapi dia kebersihan diri. Dia tak berani bagi tahu. So mesti ada ubat. What is the ubat yang kita ada di situ? Madu, batu sauda. Lepas tu apa lagi? Vaksin. Vaksin tu adalah orang kata apa? Satu alternatif untuk kita daripada kita nak kena virus ni. Bukan kita boleh duk pergi reda 50-50 kan? Reda mati-mati gamble dengan kehidupan. Boleh tak saya nak tanya? Dia duk sebut tentang haram, agenda Yahudi, Israel. Saya nak tanya, boleh tak memperjudikan nyawa sendiri? Tak apa, aku gamble lah. Kena mati, tak kena tak mati. Kena mati-mati. Tak mati, tak mati. Duk judi pula, memperjudikan nyawa sendiri. Boleh tak?
Jadi tanya balik kepada mereka dan mereka bagi spesifik ni data. Bawa hujah-hujah data. Dia anti-vaksin, dia bawa hujah, orang kena vax, mati. Dan you bawa hujah berapa pula tak kena vaksin mati, awak tak berani bawa. Oh, dia duk sembang tentang data apa dipegang oleh Israel. Come on brother, you ingat we are stupid here? Apa data Israel nak pegang pula? Data kita lah, raw data main daripada mana? Mereka dapat data yang telah diproses, raw data datang daripada kita. Oh, dia kata kerajaan Malaysia ni, apa nama ni, Kementerian Kesihatan, Rotary, Freemason. Alamak, tuan-tuan. Ni kita kena tahu proses nak mengisytiharkan kematian ni dia buat macam mana. Doktor yang bertugas pada waktu itu yang mengesahkan kematian. Doktor yang bertugas pada waktu itu. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, ada berapa banyak hospital dekat dalam negara kita dan berapa banyak doktor yang ada dekat dalam negara kita? Adakah doktor-doktor yang bertugas pada waktu itu semua adalah doktor Illuminati dan juga Freemason? Dia pun tak boleh nak jawab. Dia pun tak boleh nak jawab. So, tuan-tuan, pasal vaksin ni tak apa, bagi Khairi jawab. Dan Khairi ni pula, dia ni bukan oracle, tuan-tuan. Walaupun sekarang ni baru keluar filem The Matrix dan sebagainya, Khairi Jamaluddin bukannya oracle. Dia boleh duk baca masa depan kan. Dia bagi tahu kepada apa? Morpheus. Dia bagi tahu kepada Morpheus apa akan berlaku. Dengan Neo. Kan Neo pun cakap, I made the oracle and oracle said that. Ni bukan Matrix, tuan-tuan. Dia pun bukan boleh ramal masa depan. Dia pun tak tahu akan ada varian-varian ni. Kita duk pergi bersalah dia. Apa punya Khairi ni mula apa beta, lambda lah ni, Omicron pun semua. Khairi ni Freemason. Saya nak tanya, dia ni boleh tahu kalau lepas ni ada Omicron dan sebagainya? Dia pun tak tahu. Dia pun manusia macam kita juga. Manusia biasa macam kita, tapi apa kesalahan yang dia buat ke apa tu, dia antara hubungan dia dengan Allah SWT. Esok mati dia jawab lah. Sebab yang lebih mengetahui adalah Allah SWT, bukan kita. Tapi kita boleh beritahu lah, kata dia manusia macam kita. Dan dia pun tak tahu lepas ni akan ada Omicron ke apa nama ni, macam-macam Kron lagi. Tapi saya tak mau nak hurai lebih lah pasal isu ni, tuan-tuan. Ijan salam. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Masa jadi MB Johor, berapa tanah Rizal Melayu dia jual. Bawa keluar data tu. Bawa keluar. Saya boleh cakap. Cakap everyone can talk kan. Bawa keluar data. Ada bukti. Bawa keluar kata Tan Sri Muhyiddin Yassin jual. Kita nak tengok. Dia buat macam tu lah kan. Untuk pengetahuan game politik ni, mereka suka dengan jawatan mereka. AB bila jalan jam kita kena ke tepi sebab bagi laluan mereka satu dapat. Rizal Ahmad KJ pun tak vaksin. So dia kena jawab lah isu tu. Dia kena jawab. Tapi kalau golongan anti vaksin ambil yang mengatakan nombor dia punya tu ada kesamaan tu. Saya nak cerita, saya malas lah sakit. Mereka kata saya mendahului kementerian ke apa ke. Biar dia cerita lah, sebab ni experience. Ada juga rakan-rakan kita yang orang kata apa, dia keluar nombor siri dos dia tu sama. Jadi yang banyak ni adalah dekat Sabah dan Sarawak kalau tak silap saya, sebab mereka ambil sekali dos dia. So dia keluar nombor yang sama. Ada juga yang dulu AZ pun keluar juga nombor yang sama. Adalah duk bincang. Tapi tak apalah, biar kementerian. Sebab mereka pun ada rakan-rakan duk tanya saya, duk WhatsApp. Weh, aku punya My Sejahtera keluar nombor sama atas bawah, macam mana ni? Adakah aku akan kena penawaan, kata aku pakai CJ palsu dan sebagainya? Saya bagi tahu kat dia, apa-apa pun tunggu supaya Kementerian Kesihatan Malaysia jawab dulu. Tapi dia dah ambil 2 dos dah. Dia keluar nombor sama, nombor batch tu sama. Macam kita nombor batch kan kita berbeza, tuan. Macam saya tak kira patut saya tak vaksin tak kan. Mana handphone saya biji lagi Dia keluar nombor yang asing kan. Depa jadi sama. Ada rakan-rakan kita yang keluar sama. Depa duk tanya saya. Siapa dia punya tu keluar sama. So nanti biar KKM jawab. Isu dia adalah yang sama tu lah. Macam saya punya berbeza nombor batch. Nak tunjuk
Depa sama, batch number ni sama. Ada setengah orang yang dia keluar sama. Jadi depa tengah duk check ni. Tak apa, biar kementerian jawab dulu. Kita tunggu Khairi jawab dulu, tengok macam mana. Biar dia jawab, dan dia supposedly dia jawab lah benda tu. Sebab bukan satu orang yang jadi macam tu, bukan dia seorang je, ramai orang yang jadi macam tu. So dia kena jawab. Kalau ada kelemahan daripada segi sistem, dia kena bagi tahu lah. Mungkin lah ni dia tak mahu nak jawab, takut ada kelemahan daripada segi sistem dan sebagainya. Orang akan petikai pasal 72 juta tu. Jadi dia kena jawab lah, apa-apa pun kena jawab. Sebab dia berlaku krisis yang amat besar berkaitan dengan nombor batch tu, dan menyebabkan orang tak mau ambil vaksin. Ni yang jadi masalah tu. Joe Abidin masuk calon lah bro. Rezeki kat tangan Tuhan. Rezeki kat tangan Tuhan. Okey, tuan-tuan. Tuan Ibrahim, Tuan Man kena fitnah dengan Ustaz Abu Syafiq. Kehebah arwah. Umrah Jet Pilot Fit terbaik keterangan tentang vaksin lah. Sikit-sikit lah. Sebab saya duk berdebat dengan geng-geng anti-vaksin ni. Saya duk masuk, saya duk tanya yang mereka, tapi mereka tak berjaya nak convince saya lagi. Tapi saya tak tahu nak kata lah, mereka tak berani, mereka tak boleh nak convince saya. Tapi saya beritahu pada tuan-tuan lah, asasnya jangan tinggalkan madu dan habatus sauda dan juga bekam lah. Sebab tiga-tiga benda ni, amalan sunnah ni, saya pengalaman rakan-rakan, sebab saya duk kawan dengan golongan-golongan ustaz ni. Cuma ada ustaz yang mereka ni, ya Mak Firdaus idola saya daripada Melaka. Ada ustaz yang mereka boleh cerita dekat dalam media sosial. Ada yang mereka ni tauliah mengajar, mereka tak mau nak sentuh bab-bab ni lah, tapi mereka cerita dekat saya. Mereka bagi tahu kat saya, mereka kata banyak yang kena COVID ni. Saya tanya, mereka kata mereka kena COVID, doa. Bila mereka sembuh, saya tanya mereka sembuh macam mana. Mereka abang, mereka bekam, mereka makan habatus sauda dan juga madu. Sebab tu saya yakin saya boleh cerita kat orang dalam live saya bahawa tiga benda ni ramai pengamal-pengamal perubatan Islam sendiri macam Ustaz Khalid dan juga ustaz-ustaz lain pun mereka amal benda ni, termasuk Menteri Agama yang lepas pun. Masa dia mula-mula kena COVID, orang tanya dia macam mana dia boleh jadi negatif, dia kata dia makan habatus sauda. Jadi sebab tu saya berani cakap dekat dalam live, sebab benda ni saya experience, pengalaman. Ustaz Khalid lah ni pun sembuh dah. Tuan-tuan tanya dia buat apa? Sebab bila dia kena COVID, hospital suruh buat apa? Hospital suruh dia duduk di rumah. Dia pun bagi kat dia ubat demam dengan ubat sesama. Positif. Sampai satu keluarga semua positif. Padahal dia seorang je sebab dia kena kat tempat kerja. Disebabkan tidak ada tempat kuarantin, dia pun suruh kuarantin di rumah. So satu keluarga semua kena. Dan dia dah sembuh, alhamdulillah. Bila kita tanya kepada, bukan dia seorang, adik dia pun kena. Adik dia, saya hari-hari buat video call. Buat video call, tanya macam mana jaga dia punya ubat dia, makan nak lagi ubat dan sebagainya. Macam Ustaz Khalid, sebab dia teruk sangat, sebab nak call pun tak boleh, sebab dia nak cakap telefon pun tak boleh, dia memang kiok terus. Tapi lepas dia sembuh, bila kita tanya dia, Ustaz buat apa? Dia kata, aku ambil habatus sauda, waktu pagi makan ivermectin, lepas tu waktu malam habatus sauda dengan madu. Lepas tu ayak apa dia kata, ayak nira ke apa, saya lupa lah dia kata apa dia buat. Ada 3 benda lah yang dia buat, dan hari ni dia negatif, dan dia telah pun dia baru buat, orang kata rawatan Islam lah, tadi dia ada post kat dalam FB dia. So dia dah okey, dah boleh keluar dan sebagainya. Sebab tu saya berani abang. Tapi golongan anti-vaksin berani lah. Dia tak berani, dia duduk sembang macam tu. Dia duduk abang kata, vaksin ni tak boleh, bagilah alternatif kepada orang. Ini nak bagi orang mati kan. Hang kemas Hafiz, Kamal lah. Fi, andainya berlaku PRN Johor dan BM menang, adakah Persatu akan tarik sokongan daripada kerajaan? Saya rasa takkan berlakunya PRN Johor, akan berlakunya pilihan raya umum. Yang ni saya ada dengar ura-ura lah. Kalau berlakunya sesuatu di Johor, yang mana Menteri Hishamuddin, Menteri apa? Menteri Pertahanan Hishamuddin, Menteri apa? Mampu bilang Hishamuddin dia kata bahawa boleh dia bukan menteri, boleh adakan pilihan raya sebab kes COVID dah turun. Kalau kita tengok Filipina dulu pun
Masa dia buat pilihan raya pun dalam kes yang lebih kurang macam kita jugalah. Jadi dia kata selamatlah untuk buat pilihan raya. Jadi kalau mereka mengatakan bahawa selamat untuk buat pilihan raya, kenapa tak buat pilihan raya umum? Kenapa nak buat PRN Johor saja? Kos dia, duit dia tinggi tuan-tuan. Lepas buat pilihan raya negeri Johor, esok ni dia ni nak buat shift kepada UMNO lah. Sebab esok bila buat pilihan raya umum, dia buat peringkat parlimen saja, dia tak buat negeri. Dia nak buat macam tu lah. Dia nak buat pilihan raya di peringkat parlimen saja, negeri tak buat. So mereka pegang pentadbiran negeri ni, dia boleh ganggu pentadbiran persekutuan. Jadi dia buat pilihan raya di peringkat parlimen saja. So itu adalah poin yang pertama lah. Poin yang keduanya, membazir. Berapa nak pergi buat pilihan raya negeri banyak-banyak, pergi buat pilihan raya umum di peringkat parlimen dan juga DUN terus lagi bagus. Buat orang kata apa, buat secara terus dan rakyat sendiri pilih, rakyat di negeri pilih mana yang dia nak. Dan dia pilih kerajaan negeri apa yang dia nak dan kerajaan persekutuan apa yang dia nak. Tak perlu-perlu nak test water bagai ni. Mereka nak buat pilihan raya negeri Johor ni sebab mereka tahu bahawa orang ramai tidak akan keluar mengundi dan sebagainya. So dekat situ dia sebenarnya dia nak bunuh bahagian dan juga cawangan bersatu. Dia nak lowkan moral. Jadi kalau orang kata apa, dia menang kat Johor lah, andai kata lah, kita tak pastilah dia akan menang ke tak, tapi Johor ni sengit lah, tak mungkin dia akan menang mudah macam tu. Tapi kalau lah kata dia lebih satu kursi, dia dapat tubuh kerajaan, dia nak moral down kan ahli satu je, bukan demi rakyat, bukan demi negara. Dia nak moral down kan ahli satu je. Lebih baik kita buat pilihan raya umum tu jadi itu lebih baik. Saya rasa tak mungkin akan berlakunya pilihan negeri, kemungkinan besar akan berlakunya pilihan raya umum. Menteri Pertahanan Fik, besok dekat parlimen kecoh, betul ke? Saya tak boleh ramal masa depan. Saya pun tak tahu. Rakus tamak kuasa. Terima kasih baca artikel saya. Dan saya rasa rakyat pun sokong berlakunya pilihan raya umum. Saya nak tanya, ada dengar live saya ni, berapa ramai yang sokong pilihan raya umum? Berapa ramai yang sokong pilihan raya umum? Saya rasa lebih ramai orang sokong pilihan raya umum berbanding dengan pilihan raya negeri. Kenapa mereka tak nak buat pilihan raya umum? Alah Fi, nak melawak sikit je. Apa benda pula dah, melawak apa, saya tak ada nak baca. Fi dengar cerita besok dekat parlimen. Wallahu alam bisawab. Saya pun tak tahu, saya tak boleh nak predik masa depan tuan-tuan. Kalau saya boleh ramal masa depan esok kecoh, saya beritahu. Saya pun tak tahu esok berlaku apa di parlimen. Sokong ramai orang sokong. Tekan satu, sokong tekan satu. Senang nak buat. Report. PRU, ya. Semua orang sokong PRU, orang tak mahu PRN ni. PRU ni sentimen dia lain. Semua orang seluruh negara balik kampung nak jumpa keluarga, nak pergi mengundi dan sebagainya. Jadi seluruh orang rakyat Malaysia akan terlibat dalam sistem pemilihan demokrasi dalam negara kita. Jadi rakan-rakan tempat kerja pun dapat cuti ni. Ada yang dapat cuti, ada yang tak dapat cuti. Syarikat swasta tak dapat cuti masa PRN Melaka, tak dapat cuti. Syarikat-syarikat swasta ada yang tak dapat cuti untuk mereka balik mengundi. Mereka kena pergi mengundi, lepas tu kena masuk balik. Kalau duduk belah KL apa semua tu, dengan jalan jam, sanggup kah mereka? Belah-belah Kuala Lumpur, saya tanya rakan-rakan, banyak yang mereka tak dapat cuti. Mereka kena pergi mengundi, lepas tu balik, masuk office balik. Macam kilang semua tu. Orang kerja pejabat mungkin dapat cuti lah. Macam kilang pun tak dapat, kena pergi ni, patah balik. Tapi pilihan raya umum, semua dapat cuti, semua cuti. Nak ramai kita harap kepimpinan kita melihat ramai orang menyokong pada pilihan raya umum berbanding kepada pilihan raya negeri. Weh, 1 jam setengah lah tuan-tuan. Batuk mata saya mendayu-dayu. Okay tuan-tuan, jam pun dah menunjukkan pukul 11.40. Saya rasa setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.